Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam dan sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita berjumpa pada permulaan tahun 2024. Pada hujung tahun yang sudah bulan 12 kita tak berjumpa. Kita dah masuk dalam bulan Rejab. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kita pinjaman kehidupan dan Allah berikan kepada kita hidup yang selesa. Kita ada kenderaan, kita ada rumah, kita ada harta, kita ada keluarga. Hidup kita rata-rata dalam keadaan yang selesa. Hidup selesa itu syukur pada Allah. Tapi hati kita jangan sesekali merasa selesa dengan kehidupan. Orang yang merasa selesa dengan kehidupan, dia mudah hanyut dan lalai daripada matlamat dan hala tuju kehidupan yang sebenar. Kerana keselesaanlah menyebabkan manusia rasa tak penting untuk datang ke rumah Allah bersolat secara berjemaah. Kerana rasa selesa lah menyebabkan manusia tidak terpanggil untuk duduk di dalam majlis ilmu bersama-sama. Sebab itu hidup kita ni kena rasa kita ni senantiasa dalam masalah. Kerana rasa bermasalah itu menyebabkan kita makin takut dan makin khusyuk dalam ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, Allah kata, lihatlah dia merayu kepada aku dengan apa yang menimpanya dalam keadaan dia berbaring, duduk maupun berdiri. Tetapi bila mana aku hilangkan kesusahan itu, dia kembali membawa cara hidup lamanya seolah-olah dia tak pernah memohon dihapakan kesusahan. Demikianlah syaitan berjaya memperelokkan pada pandangan orang-orang itu, yakni orang-orang yang melampaui akan apa yang mereka telah kerjakan. Tuan-tuan, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan kita ni berasa nak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Rasa takut ni rasa yang semula jadi yang Allah campur dalam setiap diri manusia. Kita takut sebab kita tak tahu apa akan terjadi. Bagaimana nanti harta kita, kematian kita, anak-anak kita. Kita takut. Takut inilah yang membawa kita kepada khasyah. Khauf membawa kepada khasyah. Khauf tu takut, khasyah pun takut. Tapi ada beza antara khauf dengan khasyah. Orang yang takut dan dia mencari jawapan kepada ketakutan itu, yakni dengan dia menuntut ilmu,
maka Allah akan angkat dia jadi hamba-hambanya yang terbaik di sisinya. Sebab tu Allah kata innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya sebaik-baik hamba di sisi Allah ialah hambanya yang takut kepadanya, iaitu daripada kalangan para alim ulama, orang yang diberikan pada dia ilmu. Pada malam ni insya-Allah, sementara menunggu masuknya waktu Isyak, kita menyambung pada muka surat 144. Nombor 7, iaitu kita membahaskan tentang ciri khusus Harakah Islamiyah. Harakah Islamiyah ialah satu gerakan yang menjauhi prinsip matlamat menghalalkan cara. Jadi hari ini kita nak tengok prinsip Harakah Islamiyah ialah matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kuman-kuman kerosakan yang dibawa oleh aliran-aliran pemikiran dan sistem-sistem yang bukan Islam, iaitu teori Machiavelli yang berpegang kepada kaedah matlamat menghalalkan cara, atau dengan kata lain mengutamakan diri sendiri dengan cara melanggar prinsip-prinsip dan teori-teori yang mereka sendiri laungkan dan mereka sendiri serukan. Berapa banyak daripada doktrin dan keyakinan aliran pemikiran Machiavelli ini telah terkeluar daripada landasannya apabila cuba dilaksanakan secara praktikal, sama ada di peringkat pemerintahan ataupun di dalam peringkat pelaksanaan sistem parlimen. Sistem parlimen ni sistem demokrasi ya. Pada hakikatnya, aliran-aliran pemikiran ini tidak dapat menentukan untuk dirinya dan para penganutnya satu keyakinan yang dapat memelihara mereka daripada melakukan penyelewengan dan sikap berpura-pura. Mereka tidak dapat membezakan sifat-sifat ini dengan apa yang mengambil tempat dalam kancah pertarungan politik dan pemikiran. Mereka juga tidak dapat membezakan secara jelas dalam tindak tanduk ahli-ahli politik tradisional dan para pemimpin dan para pimpinan akidah. Oleh yang demikian, maslahah atau kepentingan rakyat telah berubah menjadi kepentingan parti. Kepentingan parti pula berubah menjadi kepentingan peribadi bagi pemimpin-pemimpin parti. Oleh yang demikian, isu-isu yang berhubung dengan persoalan umat telah menjadi kertas kerja yang membawa keuntungan, menjadi barang yang diperdagangkan, boleh ditawar-menawar di pasaran. Musuh di masa lampau kini menjadi teman rapat. Teman-teman rapat hari ini pula besoknya menjadi musuh ketat. Beginilah keadaannya hingga ideologi atau fahaman ini tidak membawa sebarang erti lagi, yang tinggal hanya nama, slogan-slogan yang dusta lagi palsu. Baik. Jadi malam ni kita nak bercakap tentang politik sikitlah. Kita nak melihat susuk tubuh yang bernama Niccolo Machiavelli. Dia ni adalah seorang pegawai kerajaan yang hidup pada pertengahan tahun 1400 hingga pertengahan tahun 1500 di Itali. Dia hidup di zaman Itali terutamanya berlaku satu revolusi yang dipanggil sebagai Renaissance. Zaman gelap berubah kepada zaman perindustrian. Pada waktu itu,
kita lihat bagaimana negara-negara Eropah telah melancarkan dasar imperialisasi terhadap negara-negara Islam. Tahun awal 1400 Andalusia jatuh, awal 1500 kerajaan Islam Melaka jatuh. Jadi Niccolo Machiavelli ni tuan-tuan, dia hidup di Itali semasa zaman kerajaan di Itali itu sedang bergolak. Sebagai pegawai kerajaan, tiba-tiba kerajaan yang memerintah jatuh, naik kerajaan baru. Dia masih kekal sebagai pegawai kerajaan. Kerajaan yang baru itu dijatuhkan semula oleh kerajaan yang lama. Dia masih lagi kekal sebagai pegawai kerajaan. Tetapi kerajaan lama yang telah kembali berkuasa mula mempunyai rasa curiga terhadap Machiavelli ni. Lalu dia menghukum Machiavelli ini dengan hukuman penjara sampai mati, kerana disyaki dia ni seorang pengkhianat kepada negara. Ketika mana Machiavelli berada di dalam penjara, dia menulis catatan supaya nanti catatan itu akan sampai kepada pemerintah. Apabila dia mati, catatan-catatan itu telah dibukukan dan diberi nama, buku tersebut dengan nama The Prince, iaitu buku yang memberikan satu kesan yang amat besar kepada politik moden hari ini. Dikenali sebagai politik Machiavelli atau dipanggil sebagai politik realism. Kita lihat bagaimana politik yang meletakkan matlamat untuk mendapatkan kuasa, yakni power struggle, apabila membelakangi Al-Quran dan As-Sunnah, yakni membelakangi ajaran Islam, membelakangi prinsip dan moral, membelakangi perasaan dan kesihan, membelakangi semangat persaudaraan, membelakangi prinsip perjuangan asal, menyebabkan hari ini politik dikuasai oleh orang-orang yang gilakan kuasa. Oleh sebab itu dia kata kuman-kuman ini telah merebak ke dalam pemikiran politik-politik orang Islam. Sebab itu kalau kita melihat matlamat menghalalkan cara tidaklah disebut secara jelas oleh Machiavelli. Tetapi Machiavelli ada menyatakan satu perkataan yang berbunyi accusata scusata. Apa yang membolehkan kita untuk mencapai matlamat, maka perkara itu dikira wajar. Matlamat kita ialah kuasa. Apa saja yang membolehkan kita mendapatkan kuasa atau mengekalkan kuasa, perkara itu dianggap wajar dalam sistem pemikiran ahli-ahli politik realism. Sebab itu hari ini kita berhadapan dengan para ahli politik yang bersifat oportunis. Segala cara yang boleh mencapai matlamat maka dihalalkan pelaksanaannya, sekalipun cara itu melanggar prinsip-prinsip agama, bahkan melanggar prinsip-prinsip yang mereka sendiri laungkan selama ni. Berapa banyak dia kata, kalau kita lihat pemikiran Machiavelli ini dipengaruhi atau mempengaruhi pemikiran orang Islam, sehingga kan pemerintah
yang beragama Islam melaksanakan secara praktikal di dalam usaha untuk mendapatkan kuasa, sama ada di peringkat pilihan raya maupun dalam pelaksanaan sistem parlimen. Nak dapat majoriti di parlimen, maka kita bolehlah jadi Perdana Menteri. Macam mana cara nak dapatkan sokongan majoriti? Kita boleh buat macam-macam cara. Yang ni tuan-tuan lebih arif lah. Tugas kita ialah melantik wakil rakyat. Tugas wakil rakyat ialah melantik Perdana Menteri. Itu adalah ketetapan dalam perlembagaan negara. Jadi tak peliklah tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa keputusan kita memilih wakil rakyat itu rasa macam dikhianati. Kerana kita memilih dia kerana tak mahu orang itu. Tetapi hakikatnya tidak begitu keadaannya, kerana mereka lah kelak yang akan memilih siapa yang akan memimpin dalam negara ini. Begitu juga dalam pelaksanaan sistem parlimen. Kita memerlukan kuasa 2/3 untuk mengubah dasar-dasar negara. Maka apa saja cara, lompat parti, beli ahli parlimen, ugut ahli parlimen, ini adalah di antara cara-cara untuk power struggle. Hukum hakam, halal haram, barakah tak barakah, akhirat. Tuan-tuan, tak ada dalam kamu hidup orang politik ni. Orang politik yang tak beriman lah. Sebab itu kalau kita nak masuk dalam politik ni, dia ada 3 syarat. Pertama, syaratnya kita ni kena ada iman. Yang kedua, syaratnya kita ni kena ada prinsip. Dan yang ketiga, kita ni kena ada dana. Maksudnya dana kita ialah dana daripada ahli kita, atau daripada duit poket kita sendiri. Jangan kita makan dana orang. Bila kita makan dana orang, kita tidak ada hurriyah, tidak ada kebebasan. Tak ada kebebasan, itulah yang menyebabkan kita akhirnya dikawal. Kita rela jadi boneka sebab kita nak kuasa. Tetapi yang menjadi mangsa ialah negara dan rakyat jelata. Dia tak peduli mampu pirah. Negara jadi apa, rakyat jadi apa, yang penting aku dapat kuasa. Bila aku dapat kuasa, aku boleh buat apa saja yang aku nak. Dia tak peduli. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, kita ni kena ada hurriyah, kena ada kebebasan. Sebab orang yang tidak bebas tuan-tuan, dia tak boleh jadi pemimpin. Pemimpin ni tanggungjawab dia ialah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia dikawal, kalau dia diperkuda, macam mana dia nak menegakkan yang hak dan mencegah yang munkar? Dan lebih takut kalau yang menjadi pendana itu adalah pendukung-pendukung kemungkaran. Maka pendukung-pendukung kemungkaran ini tuan-tuan, sudah tentulah dia mengharapkan pulangannya, yakni dalam suasana dia dapat menyuburkan kemungkaran dan dapat menyekat kebangkitan Islam. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, Al-munafiquna wal-munafiqati ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah sebut orang-orang munafik nampak Islam lah, di mulutnya nampak Islam lah, pada pakaiannya nampak Islam lah. Tetapi Allah kata sama ada laki-laki maupun perempuan, jiwa munafik ini senantiasa saling tolong menolong antara satu sama lain
dalam usaha mereka untuk mengajak atau menyuburkan kemungkaran dan mencegah, yakni menghalang atau membantukkan usaha-usaha kepada perkara-perkara yang makruf. Oleh sebab itu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila yang naik itu adalah daripada kalangan orang-orang munafik, maka nescaya agak sukarlah dalam perjuangan kita ni tuan-tuan untuk mengangkat syiar Islam ke tempat yang sepatutnya berada. Baik. Dia kata di sini, pada hakikatnya aliran-aliran pemikiran ini tidak dapat menentukan untuk dirinya dan para penganutnya satu keyakinan. Tuan-tuan, dia sendiri pun tak percaya kat diri dia, tambah lagi pengikut dia. Pengikut dia pun tak boleh percaya. Pasal apa? Benda ini boleh berubah pada bila-bila masa mengikut situasi. Hari ini apa yang dia kata, esok dia sendiri akan telan apa yang dia kata. Hari ni orang kata apa istilah? Kencin. Kencin. Yang mana dia kata para penganutnya dan dirinya sendiri, dia kata, tidak mampu untuk menentukan satu keyakinan yang dapat memelihara mereka daripada melakukan penyelewengan. Dia sendiri tak boleh janji yang dia ni akan menyeleweng. Sebab apa? Kalau perlu kita seleweng, kita seleweng. Kalau tak ada masalah, kita go je. Yang penting kuasa. Kita tak boleh tidak melainkan ada kuasa. Minta maaf cakap, kuasa ni maksudnya kita mesti jadi kerajaan. Mesti jadi kerajaan. Kalau perlu dapatkan bantuan syaitan lah kita. Dajjal ni tuan-tuan nak keluar lah ni. Masuk 2024 ni, tak lama lagi keluarlah seorang banduan. Ya, dia ni banduan. Bila dia keluar esok, siang malam kerja dia berkempen, mengajak manusia supaya mengangkat dia jadi pemimpin, membawa cara hidup yang sonsang, yang neraka di sisinya adalah syurga di sisi Allah, yang syurga di sisinya adalah neraka di sisi Allah. Siapa yang ikut, akan diberi segala macam kemewahan, peruntukan, apa nak ambil. Tapi siapa yang menentang dia, jaga. Inilah diktator, berkuku besi. Dia akan potong, dia akan azab, dia akan aibkan, dia akan buat apa saja kepada orang-orang yang tak sealiran dengan dia. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita dapat membaca dengan jelas perkataan kafarah yang tertulis di dahi. Tapi sebelum keluarnya dajjal utama, dajjal-dajjal kecil keluar dulu. Sebab tu Nabi kata, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia umat aku akhir zaman tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Siapa yang buat menipu ni? Siapa yang hari-hari menipu? Asal buka mulut bohong, asal buka mulut bohong. Ni hadis Nabi. Penuh dengan penipuan, sehingga orang dah tak tahu dah mana satu betul, mana satu tak betul. Sehingga dia menganggap kedua-dua belah pihak, dua-dua penipu. Hak ni pun tak boleh percaya, hak ni pun tak boleh percaya. Orang anggap ahli politik ni tak boleh percaya. Macam di barat. Di barat ni mereka ada satu istilah dipanggil sebagai post liar, post truth. Dia tak boleh dah nak terima, hak ni pun hampa jangan percaya, hak ni pun hampa jangan percaya. Depa ni sama-sama pembohong. Tetapi kita mau tengok di antara dua pihak yang membohong ni, siapa hak paling licik sekali. Hak licik tu kita angkat. Tapi nak cerita, dua-dua pembohong.
Tapi kita dalam Islam, kita tak bawa tuan-tuan cara lagu tu. Islam bawa kebenaran. Walaupun kita ini dilabelkan sebagai pembohong. Sebab itu Nabi kata, orang yang penipu dianggap sebagai amanah. Orang yang amanah dianggap sebagai penipu. Sehingga kan si penipu diberikan padanya amanah. Orang yang amanah pula dikhianati. Ni berlaku. Sebab apa? Sebab berjayanya teori Machiavelli. Machiavelli ni menganggap bahawa supaya orang nampak politik ini semua kotor. Maka kata Dr. Aristotle, apabila berjayanya suasana orang menganggap politik ini kotor, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat dan kotor. Pada waktu itu, orang-orang yang baik akan menjadi kejahatan, jadi mangsa kepada kejahatan tangan-tangan orang yang kotor. Kata Aristotle ni sebab apa? Sebab tok guru dia Socrates. Socrates ni tok guru dia. Socrates ni pernah kena tangkap dan dihukum mati. Sebab apa? Sebab dia menang dalam sistem demokrasi. Majoriti orang sokong dia. Tetapi kerana puak-puak tertentu yang tak setuju dengan kebangkitan Socrates, fitnah Socrates. Kononnya Socrates ni bawa satu pemikiran yang meracuni minda anak-anak muda yang berbahaya kepada negara. Akhirnya walaupun menang, Socrates dihukum penjara dan dihukum mati. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini tuan-tuan, mereka tidak dapat membezakan sifat-sifat ini dengan apa yang mengambil tempat dalam kancah pertarungan politik dan pemikiran. Orang dah boleh jadi tak keruan dah. Betul ke tak betul ni? Permainan persepsi. Allahu Akbar. Hari-hari persepsi. Mereka juga tidak dapat membezakan secara jelas dalam tindak tanduk ahli politik. Dia ni ahli politik ke dia ni pemimpin? Tuan-tuan kena beza antara pemimpin dengan ahli politik. Musim kita berkempen, itu ahli politik. Bila dah habis musim berkempen, masa kita bekerja. Hak ada jawatan, kerja dengan jawatan. Jadilah menteri ke apa ke. Yang tak ada jawatan, jadilah pembangkang. Kerjalah sebagai pembangkang. Ini dah siang malam, politik. Mereka tak dapat nak membezakan antara tindak tanduk ahli-ahli politik. Sama ada ahli politik tradisional dan para pemimpin akidah. Pemimpin akidah ni maksud apanya? Pemimpin-pemimpin perjuangan Islam. Sebab apa? Dihujani dengan tuhmahan. Dia kata sama je, lebay tu pun sama je. Semua tu nak kuasa je tu. Dapat kuasa esok, kereta baru lah tu. Dapat kuasa esok, jalan merata lah dia. Ini orang yang tak faham dengan matlamat perjuangan Islam yang sebenar. Kita nak angkat Islam, tapi kita tak ikut cara kotor, cara yang salah, cara yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita tengok lagi. Oleh yang demikian dia kata, apabila orang-orang yang berpemikiran macam Machiavelli ni tuan-tuan, yang menghalalkan segala cara demi mencapai matlamat, kita akan lihat bagaimana maslahah atau kepentingan rakyat. Apa yang disebut kita buat ni untuk kepentingan rakyat. Saya baca buku ni. Telah berubah menjadi kepentingan parti. Sebenarnya bukan mereka memperjuangkan kepentingan rakyat pun. Mereka nak memastikan survival parti mereka terus kekal relevan dan diterima. Tapi mereka menjual nama rakyat. Ni demi rakyat. Kita buat ni untuk rakyat. Kepentingan parti pula. Bila dia berhimpun bersama-sama ahli parti, cakap tentang dasar perjuangan ini macam,
sebenarnya telah bertukar menjadi kepentingan peribadi bagi pemimpin-pemimpin parti. Depan ahli begini, pumpang, belakang lain cerita. Saya baca kitab. Tuan-tuan, lama dah kitab ni tulis. Nah, kita boleh tengok apa yang berada di sekitar kita. Puak-puak Malaysia beli ni, tak kira lah apa nama pun, sikit-sikit kepentingan rakyat. Sebenarnya untuk kepentingan parti. Parti itu sebenarnya nak ada kuasa. Bila dah ada kuasa, yang ni cakap kita mesti martabatkan ni. Sebenarnya bohong, tuan-tuan. Sebenarnya untuk diri dia. Tak kira lah dia nak dapat apa untuk diri dia. Tuan-tuan maklum sendirilah, tuan-tuan. Oleh yang demikian, dia kata, isu-isu yang berhubung dengan persoalan ummah telah menjadi ketah-ketah kerja yang membawa keuntungan. Jadi masing-masing, tuan-tuan, bila dah ada kuasa, apa mereka buat? Oh, kita kena buat perancangan ni, buat projek ni, datangkan ketah kerja, itu ini. Tapi sebenarnya masuk poket. Kepentingan peribadi. Hak ni, projek ni untuk kawan aku, ni untuk anak aku, ini untuk adik-beradik aku, ini untuk ni. Semua ada komisen. Itu sebab dia nak ke jawatan. Sebab dia nak itu. Tuan-tuan, cuba cari pemimpin kat negara kita ni yang susah, tuan-tuan. Yang hidupnya memilih hidup dengan zuhud, walaupun dia menjadi seorang pemimpin negara. Ada, tapi kebanyakannya, tuan-tuan, awak ni siapa? Saya ni anak saudara dia saja. Anak saudara. Tapi ya Allah, hidup. Mana awak dapat kekayaan semua ni? Anak saudara je. Bukan dia pegang jawatan. Anak saudara. Pasal pak saudara aku duduk situ. Tempiah mesti kena. Baik. Ketah-ketah kerja membawa keuntungan dan menjadi barang yang diperdagangkan, boleh ditawar-menawar di pasaran. Oh tuan-tuan, depa buat pasal apa? Depa dah kira dah, projek ni dapat ke aku, hak ni aku mau, aku masuk banyak ni, aku nak masuk balik banyak ni. Semua ada dalam perkiraan dia, tuan-tuan. Pengurusi ni aku nak, jawatan ni aku nak, berapa orang ahli aku mesti ada dalam ni. Semua dia kira. Tak cukup, dia bergaduh. Mana boleh macam ni? 5 kursi mana cukup? Hidup bergaduh sama dia, tuan-tuan. Awak nak bekerja ke? Awak nak kira mengagihkan faraid kekayaan negara? Baca kitab ni, tuan-tuan. Boleh musuh pada masa lampau, dia kata, kini menjadi teman rapat. Teman rapat pada hari ini, besoknya menjadi musuh ketat. Hari ini berdakar. Kita lah saudara dunia akhirat. Tapi bila tengok keadaan beralih, musuh. Dulu musuh. Hari-hari yang dia ratitkan, jangan percaya, ini jahat, ini jahat, ini jahat. Hari ini, tuan-tuan, tidur sebantai. Beginilah keadaannya, dia kata, hinggalah ideologi atau fahaman-fahaman ini tidak membawa sebarang erti lagi, yang tinggal hanya nama, slogan yang dusta lagi palsu. Tuan-tuan, akhirnya akan tiba masa orang dah jadi hilang kepercayaan. Tak percaya dah. Baik hak ni pun tak percaya, hak ni pun tak percaya. Last sekali anak-anak muda langsung tak peduli. Nak jadi apa, nak pelingkup lah. Yang penting aku pergi kerja, dapat OT lebih sikit, aku beli motor, jumpa dengan kawan-kawan, boleh apa, berjalan makan apa, sudah. Apa nak jadilah tak pergi. Perjuangan tak ada dalam jiwa dia. Inilah keadaan, dia kata, yang berlaku dalam kancah perebutan kuasa dan ideologi ciptaan manusia. Dan pertarungan inilah yang menjelaskan dan mendedahkan rahsia pergolakan yang tersembunyi dalam ideologi tersebut. Dan inilah sebab yang membolehkannya berkembang dan mendapat kekuasaan dalam masa yang singkat. Ini yang cepat ni, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka ni boleh berubah jadi dua alam. Sebab apa? Sebab mereka dah mengkaji dah. Bila buat undang-undang, di mana lubang-lubang yang membolehkan mereka celuh daripada undang-undang tersebut. Mana saja
mereka sudah nampak akan ruang-ruang di mana mereka boleh mengaih keuntungan daripada ruang-ruang tersebut. Pada hakikatnya dia kata, ideologi-ideologi ini tidaklah terikat dengan akidah dan akhlak. Minta maaf tuan-tuan, dia tak sama macam perjuangan Islam yang terikat pada akidah, yang terikat dengan akhlak. Dalam erti kata yang sebenar, dia tak terikat dengan akidah dan akhlak, malah ia juga tidak mempunyai sikap dan pendirian yang jelas. Yang ada pada mereka hanyalah strategi yang digunakan untuk menindas yang lain, dan pertarungan yang sengit untuk mendapatkan ruang menggunakan keadaan-keadaan tertentu dan memperniagakan persoalan-persoalan umat walaupun dengan harga yang murah. Cakap atas nama bangsa, atas nama agama, atas nama rakyat, tapi hakikatnya tuan-tuan, itu semua hanyalah aturan strategi mereka sahaja. Sebab apa yang mereka ingini sebenarnya ialah mengalahkan musuh mereka dalam pertarungan mendapatkan kuasa. Jadi kita ni apa cerita? Apa yang kami janjikan dulu hanya sekadar janji. Kami pun tak sangka yang kami boleh menang. Janji tak mesti kami tunaikan. Ni tuan-tuan. Walaupun dia kata terpaksa mengorbankan ummah itu sendiri atau bangsa seluruhnya. Bangsa aku nak tergadai ke, bangsa aku nak merempak ke, tanah air aku nak terjual ke, aku peduli apa? Yang penting aku dapat, aku terlepas, aku lari tang mana-mana dengan apa yang sudah aku miliki. Tetapi apa yang berlaku dalam Islam, ni kita nak tengok sikit dalam Islam sepenggannya waktu sembahyang azan isyak. Tetapi apa yang berlaku dalam Islam dan apa yang diandaikan berlaku adalah berbeza sama sekali dengan apa yang berlaku dalam ideologi-ideologi tersebut, kerana harakah Islamiah tidak memisahkan dalam tindakan mereka di antara matlamat dan cara mencapainya, sama ada daripada kewajipan syarak, akidah maupun akhlak. Betul, Islam memang nak pada kuasa, tapi kita ada cara. Dan cara untuk kita dapatkan kuasa tak secepat macam mana mereka dapat kuasa. Sebab mereka boleh halalkan segala macam untuk cepat dapat kuasa. Kita menang berprinsip, kita menang bermaruah, kita menang dengan keberkatan dan pertolongan Allah, bukan seperti mana kekuasaan yang dimiliki oleh perjuangan mereka. Para petugas yang bekerja untuk Islam pula tidak bekerja kerana kepentingan diri. Ini berbeza. Tuan-tuan cuba tengok antara jemaah yang memperjuangkan Islam dengan jemaah-jemaah yang lain. Apa yang menjadi perkiraan dalam kepala dia? Buat kerja sikit, kami nak upah, kami nak itu, kami nak ini. Bila dah menang, mana habuan kami? Apa yang kami dapat? Semuanya tuan-tuan adalah untuk keinginan diri mereka sendiri. Tetapi perjuangan Islam tidak. Kita yang berkorban untuk Islam. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perjuangan Islam dan memperjuangkan orang-orang Arab, dalam keadaan kita sedia maklum Nabi menjadi pemimpin di bumi Arab yang sengaja ditinggalkan oleh kuasa besar dunia. Parsi, Rom tak berminat. Dia hanya berminat pada daerah-daerah Arab yang subur seperti Syam dan Yaman. Daerah Hijaz, Najd dibiarkan dikuasai oleh orang Arab secara berpuak-puak. Nabi SAW seorang pemimpin yang nak bawa masyarakat dia keluar daripada kemelut jahiliah, kehidupan yang penuh dengan penindasan dan kezaliman, kehidupan yang tersesat daripada nilai-nilai kemanusiaan. Tuan-tuan, Nabi dia boleh bawa 3 macam parti perjuangan, dia boleh buat.
Boleh lah sikit lah. Kalau Nabi nak jadi pemimpin nasionalis, dia boleh jadi pemimpin nasionalis Arab. Sebab apa? Dia boleh bawa sentimen kebangsaan Arab, bawa balik semangat Arab supaya bangkit jadi bangsa terhormat dan kalahkan Parsi dan Rom yang menjajah wilayah-wilayah Arab. Maka orang Arab akan bersatu dan mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Tapi Nabi tak ambil cara yang pertama ni. Allah tak benarkan Nabi memperjuangkan atas dasar nasionalis. Sebab kita tengok orang yang berjuang atas nama nasionalis, hakikatnya pada awalnya mereka mengatakan nak membebaskan bangsa daripada penjajahan bangsa lain. Tetapi bila sudah bebas, dia sendiri yang menjajah bangsanya sendiri. Yang kedua, baginda Nabi SAW, dia boleh mengambil pendekatan yang bersifat sosialis, atau dia boleh bawa perjuangan parti berbentuk sosialis dalam keadaan masyarakat Arab yang ekonominya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Bagaimana kita lihat orang kaya yang semakin kaya, orang miskin yang terus menderita. Sistem feudal yang mengamalkan sistem riba dan sebagainya. Ramai orang-orang yang menjadi mangsa kepada sistem ekonomi ni. Kalau Nabi nak bawa perjuangan atas dasar nak menyamaratakan kekayaan Arab ni tuan-tuan, Nabi boleh bawa satu perjuangan, dan ramai orang-orang yang tertindas ni akan sokong Nabi dalam usaha nak menghapuskan sistem drakonian ni. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Sebab kita tengok hari ni banyak orang yang berjuang atas nama sosialis. Akhirnya tuan-tuan, bila dia jadi pemimpin, dia yang hidup mewah, rakyat tetap hidup menderita. Baginda Nabi SAW juga boleh membawa satu parti politik yang memperjuangkan hak asasi manusia, atau bawa parti yang bersifat liberal. Boleh. Sebab apa? Sebab suasana masyarakat Arab ketika itu, penindasan dan penafian hak manusia sangat ketara. Dengan penghambaan, dengan anak-anak perempuan dibunuh ketika kecil, wanita-wanita dijadikan sebagai alat pemuasan hawa nafsu. Begitu juga dengan hamba abdi yang masih ramai diamalkan pada waktu itu. Nabi boleh bawa semangat bangkit suara hak asasi ni. Mesti ramai yang sokong Nabi. Tapi Nabi tak bawa perjuangan itu tuan-tuan. Yang Nabi bawa perjuangan ialah perjuangan menawan hati manusia dengan menanam benih iman. Lambat? Lambat. 10 tahun tak cukup. 13 tahun duduk di Mekah, tanam benih iman. Nabi dapat kuasa? Tak dapat kuasa. Tetapi apa natijahnya? Sahabat-sahabat, ahli-ahli jemaah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, apabila ditanam dengan benih iman, matlamat yang mereka nak capai dan cara untuk mencapaikan matlamat tersebut senantiasa berada di bawah garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila Allah memerintahkan satu perkara, tak payah susah, semua akan patuh pada perintah Allah dan Rasul. Bila mana Islam memerlukan pengorbanan, sama ada dalam bentuk harta ataupun nyawa, mereka secara sukarela menyerahkan harta dan nyawa mereka demi untuk perjuangan Islam. Benda ni tak berlaku tuan-tuan dalam sistem selain daripada sistem perjuangan Islam, yang mana semuanya nak mengharapkan keuntungan duniawi. Oleh sebab itu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi berjaya mengubah manusia. Sebagai kesimpulan, Islam dan perjuangan Nabi berjaya mengubah manusia Arab. Orang Islam secara umumnya tuan-tuan, Amerika cuba nak mengubah rakyat dia supaya tinggalkan cara hidup menagih arak. Awal tahun 90-an, Amerika buat satu peraturan mengharamkan
rakyat dia menjual, menghasilkan dan meminum arak. Dia belanjakan sampai berpuluh-puluh juta buat kempen. Bila buat undang-undang tersebut, tuan-tuan, 300 rakyat dia telah ditangkap dan didapati bersalah, lalu dihukum mati sebab kesalahan berkaitan dengan arak. 500,000 rakyat dipenjara kerana kesalahan berkaitan dengan arak. 400 juta denda dikutip kerana kesalahan berkaitan dengan arak. Tapi hanya mampu bertahan buat tempoh yang seketika. 1933 Amerika umumkan kita terpaksa hapuskan undang-undang pengharaman arak, maka bermulalah kembali rakyat Amerika boleh minum dan boleh menjual arak. Tapi Islam bila letak iman, kita nak ubah manusia hanya dengan 3 ayat saja. Hanya dengan 3 ayat saja. Keseronokan minum arak, kebiasaan meminum arak, ketagihan meminum arak, semuanya habis. Sebab apa? Iman sudah ada dalam hati. Inilah perjuangan yang dibawa dalam Islam. Perjuangan yang tidak bercakap untuk kepentingan diri, yang sanggup mengatasnamakan orang lain kononnya demi perjuangan. Itu semua, tuan-tuan, hanya sekadar retorika, untuk menyedakkan hati orang lain dan terus membohong orang lain, asalkan dia terus kekal menjadi diktator yang boleh berkuasa sampai bila-bila. Islam sesekali tidak menerima kaedah ini. Betul kita nak kuasa, tetapi al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat sesekali tidak menghalalkan cara. Ampun dan maaf, saya mohon terlebih sedikit masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.